Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita dah alhamdulillah hari ini kita dapat kita sampai ke bulan Ramadan ni Maknanya mungkin hari pertama sebab banyak juga seperti kelas tadabbur pagi tadi ada menyebutkan um, banyak juga kawan-kawan kita rasa bersyukur sangat sebab hari ini kita dapat bersama-sama. Tapi banyak juga daripada yang tahun lepas ada pada waktu Ramadan tu, tapi tahun ini tidak lagi bersama dengan kita. Jadi dengan kesempatan yang Allah berikan pada kita ni, kita terus tetap istiqamah pada menjadi manusia yang terbaik, iaitu seperti kata Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Itu sebaik-baik daripada kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi sehubungan dengan itu, kita ni kelas ini kelas kaedah Nahwu Ringkas, modul 1. Jadi mungkin ramai daripada kita yang dah tahu tentang um, kelas ini ataupun dah menjalani, ada yang dah habis, ada yang ada basic yang lebih lagi. Tapi kalau nak bagi tahu pada saya, sama ada dia tak ada basic ke apa ke, boleh beritahu kemudian. Cumanya saya suka nak menceritakan tentang kaedah Nahwu Ringkas ni sebelum kita mulakan. Walaupun kita dah ada basic, walaupun kita ada kita dah ada rata-rata dalam kelas ni ada basic tak? Cuba bagi tahu kalau ada basic, kita nak buat macam ni, gunakan reaction kata tu. Kalau ada basic, yang tak ada basic je. Siapa yang tak ada basic? Maknanya tak ada, okey, ada yang bercakap dalam chat. Kalau reaction tak ada basic, cuba angkat tangan. Gunakan reaction button ni. Kalau angkat tangan dia macam mana? Tak ada basic. Raise hand. Apa tak ada basic? Cuba kita buat kiraan sekejap. Siapa tak ada basic? Tak ada basic ni maksud dia tak pernah belajar secara formal lah bahasa Arab, Quran ke ataupun bahasa Arab apa-apalah. Baik, kita nampak dekat sini Puan Amatullah, Kak Ju, yang tu saya tak tahu nama, letak nama kalau boleh letak nama pada kita punya handle ni untuk yang berada di online ni. Esok hantar Abbas. Kalau dia singgah, kalau nggak ada lagi. Okey, jadi mohon kerjasama sekali lagi. Baik, ada beberapa orang yang lain yang tak angkat tangan ni, kiranya saya anggap ada basic sikit lah. Sikit je yang tak ada basic. Macam mana pun, okey, saya Ina Abdul Rahman kata tak ada basic. Baik. Ada lagi yang tak ada basic? Dia kalau siapa angkat tangan buat reaction, dia akan terus pergi ke depan. Maknanya saya terus nampak lah. InsyaAllah tengok sikit yang belakang. Betul. Kelas kita ni akan jadi ramai grup kita ni ramai dalam kelas kita ni akan jadi ramai maknanya dalam 300 lebih kan kalau saya tengok dalam WhatsApp tu. Tetapi yang akan menyertai kelas kita ni secara online ni saya rasa dia jadi taklah seramai itu. Namun begitu kerana sifat dia tu macam ni kan. Jadi memang saya harap sangat kepada kerjasama semua orang untuk offkan mic bila masuk sini. Sebab kalau tidak dia betul-betul mengganggu lah. Dia mengganggu. Nanti saya ingat orang tanya soalan, rupanya tak ada pun, seperasan je saya. Baik. Jadi kita terus pergi kepada okey, tak ada basic tu. Alright, alhamdulillah. Jadi izinkan saya bercerita sikit tentang Nahwu Ringkas ni, ya. Baik, saya akan share screen. Siapa yang dah ada buku, bagi siapa yang tak ada buku, nanti boleh pesan buku tu.
Dan bagi yang tak ada buku juga, untuk hari ni cuba, maknanya memang kena pandang skrin lah selalunya. Maksudnya kena lihat pada skrin sebab saya akan kongsikan apa-apa yang kita belum ada tu di sini. Ya. Okey, selamat datang Makcik Bibah. Silakan ambil tempat. Masya Allah. Baik. Okey ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulakan, saya ceritakan sikit tentang pengenalan lah kepada Nahwu Ringkas ni. Nahwu Ringkas ini adalah hasil daripada think tank lah, kiranya gabungan fikiran antara saya, Cik Zulkafli suami saya dan juga Encik Saziman pada permulaannya. Kenapa kita buat kaedah Nahwu Ringkas ni? Kaedah Nahwu Ringkas ni adalah kaedah belajar Nahwu untuk memahami Al-Quran. Maknanya kita fokus kepada Al-Quran semata-mata. Belajar Nahwu ni selalu orang katakan sebagai susah, ya. Selalunya dirasakan belajar Nahwu ni susah. Kerana Nahwu selalunya melibatkan masa yang panjang. Kadang-kadang tujuan belajar Nahwu tu belajar Nahwu yang selalu ada, kalau kata yang orang ada basic pun untuk di sekolah dan sebagainya, kebanyakannya untuk tujuan komunikasi ataupun membaca kitab gondol. Kitab gondol, pernah dengar kitab gondol? Kitab tak ada baris. Ya. Jadi kitab tak ada baris tu menjadikan perkara tu susah sikit. Maknanya dia jadi masa diperlukan agak lama dan perlukan kemahiran yang lain mungkinnya. Ya. Jadi di sini kaedah Nahwu Ringkas kita bina dengan modul 1 ni, dia punya objektif ada sedikit saja, iaitu 2 saja objektif yang kita harap kita hendak sampaikan ataupun kita cuba capai melalui modul 1 ni, iaitu mengenal dan menterjemah kalimah Al-Quran. Jadi macam mana kita nak mengenal dan menterjemah Al-Quran tu? Dia ada berdasarkan beberapa premis lah. Ini saya buka terus kepada muka surat. Muka surat. Kalau yang ada buku boleh buka dah. Prakata ni. Prakata. Kaedah ini dibangunkan sebagai satu usaha memudah cara masyarakat Melayu menterjemah bahasa Al-Quran untuk mesej umumnya dapat diterima secara langsung. Maknanya apa? Kita belajar Al-Quran ini selama ni, masyarakat Melayu ni ramai yang boleh baca Al-Quran. Maknanya dia boleh sebut huruf, saban tahun dia pun baca Quran, khatam Quran. Tiap-tiap Ramadan kita ada sentiasa majlis-majlis khatam Quran. Dan menggunakan Al-Quran ni tidak asing dalam masyarakat Melayu khususnya, ya. Maknanya kalau kita gunakan Quran ni untuk tujuan bila kenduri kahwin ataupun majlis musabakah ataupun untuk bila ada kematian dan sebagainya. Tapi dalam pada masa yang sama, walaupun kita baca Al-Quran tu, kita sering tidak dapat mesej umum yang Allah sebutkan. Maknanya bayangkan kita baca buku tapi kita tak faham. Itu yang berlaku kepada kita. Jadi sedangkan kalau kita belajar Quran ni, kita bukannya belajar Quran bahasa Arab Quran ni bukan untuk kita belajar tafsir tinggi-tinggi tu, tidak. Tapi sekadar kita nak dapat mesej umum supaya kita dapat pengajaran yang Allah beritahukan kepada kita. Bila kita dengar Quran, dalam solat, apabila kita baca Al-Quran dan apabila kita sendiri solat. Tetapi jarang kita dapat macam tu. Dalam usul tafsir ada menyebutkan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Maknanya kita kena fikir macam ni. Kita belajar Quran ni, kita belajar bahasa Arab ni bukan untuk tujuan yang lain. Tetapi kerana nak dapat mesej umum je. Mesej yang tersurat, bukan yang tersirat. Jadi dalam usul, benda ni bukan satu perkara yang salah lah. Kerana dalam usul tafsir menyebutkan pengajaran itu diambil dari lafaznya yang umum. Tidak semestinya dengan sebab-sebab yang khusus. Jadi kita tak usah bimbang lah kalau kita belajar
kadang-kadang dalam masyarakat Melayu ni, orang tak nak belajar bahasa Arab ni, tak nak belajar terjemahan Al-Quran ni sebab takut gila. Ada orang kata gila, ada orang kata nanti sesat. Tetapi macam kalau guna Quran pun sesat, macam mana yang guna Quran tu sesat? Apa lagi kita nak guna? Sedangkan kita kena pegang teguh kepada Al-Quran. Sebenarnya kalau kita fikirlah secara logiknya, Quran ini macam tak logik. Satu-satunya bahan bacaan yang manusia ni boleh baca daripada kulit ke kulit tetapi tidak dapat pengajaran daripadanya. Dia ulang sahaja tetapi tidak mendapat mesejnya. Bila nak belajar tentang Islam, dia perlu rujuk kepada orang lain, kepada buku lain. Dalam keadaan dia tak faham apa yang Quran tu kata. Sedangkan Al-Quran tu sebenarnya sinonim dengan Islam. Islam adalah Al-Quran, Al-Quran tu Islam. Makna nak tahu tentang agama Islam mesti tahu Quran. Sebab apa? Quran ini adalah bahasa. Al-Quran ini Allah turunkannya. Kalau kita tengok dalam prakata ni, Allah turunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Allah tak pilih bahasa lain. Allah pilih bahasa Arab nak jadikan bahasa penghantar kepada kita ni, kaum muslimin. Macam yang disebutkan dalam surah 41. Allah sebutkan ni. Surah 41 ayat Surah 41 ayat 2. Ayat 3. Baik, kita baca ayat ni. Kelas malam tadi mungkin ada yang masuk, ada yang tidak. Pun ada sebut jugalah tentang ayat ni. Tapi ni saya cuma mengambil apa yang ada dalam buku kita tu, dalam buku modul 1. Baik, kita bacakan ayat ni, Ustaz Fazil. Ayat 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. Sebuah kitab telah diperincikan ayat-ayatnya sebagai sebuah bacaan yang berbahasa Arab bagi suatu kaum mereka mengetahui. Okey, kalau saya baca secara harfiah dia tu pun, apa yang kita faham? Boleh faham tak mesej dia? Cik Zailan boleh faham bila saya kata macam tu? Sebuah kitab, maknanya ini adalah sebuah kitab telah diperincikan ayat-ayatnya. Makna dia apa? Kitab ini ayat-ayatnya diperincikan. Dan diperincikan untuk kita ni Quranan Arabian, sebagai sebuah bacaan yang berbahasa Arab. Betul tak kalau saya kata maksud dia ialah kalau dari segi kalau bahasa dia ni kan, Allah turunkan, kalau kita tengok daripada depan ni pun, Tanzilum minar rahmanir rahim, penurunan daripada yang maha pemurah, yang maha penyayang. Siapa yang maha pemurah, yang maha penyayang? Allah. Jadi Allah turunkan sebuah kitab itu, tapi dia tak turunkan semua kitab. Kitab ni maknanya buku, kita faham kitab ni buku. Tetapi Allah turunkan kepada kita ni sebuah bacaan. Yang ada pada kita tu, bacaan tu berbahasa Arab. Betul tak? Bacaan. Adakah dia kitab? Adakah dia mushaf tu? Sebuah kitab tu? Tak. Tidak, betul. Makcik Biba kata tidak. Kerana yang turun kepada Nabi SAW tu adakah sekelepuk satu kitab? Kita ni banyak dengar dah kan? Kisah Isra' Mi'raj ke, kisah penurunan ayat Quran, macam mana Nabi dapat wahyu. Adakah Nabi dapat satu mushaf? Tidak. Nabi dapat ayat dan ayat dan disuruh baca ayat tersebut. Betul? Jadi dalam bahasa apakah yang Allah turunkan kepada kita tu? Dalam bahasa Arab. Dia kata itulah dia kata. Sebuah bacaan yang berbahasa Arab. Jadi bahasa Arab tu sebuah bacaan mestilah kepada kaum. Untuk suatu kaum mereka mengetahui. Allah sendiri pilih, Allah yang maha pemurah, lagi maha penyayang, memilih bahasa Arab sebagai bahasa penghantar kepada kita semua manusia ni. Dia tak pilih bahasa Melayu, dia tak pilih bahasa Inggeris. Tapi yang dapat mengambil pelajaran adalah orang-orang yang
mengetahui. Bagaimanakah seseorang tu dapat mengetahui? Semua orang dia tahu. Adakah setiap manusia ni bila lahir-lahir dia dah tahu sesuatu? Kena bacalah. Betul. Maknanya ya'lamun, mereka mengetahui dengan jalan mereka mempelajari. Pelajari apa? Pelajari bacaan yang dalam bahasa Arab itu. Barulah nampak ayat mana yang Allah perincikan. Begitulah ceritanya. Barulah dapat mengambil mesej. Bila dapat mesej tu nak buat apa dengan mesej daripada Quran tu? Contoh dalam surah 38 ayat 29. Kita tak boleh larilah kan dah cerita pada ayat ni. Mungkin yang dah banyak kali masuk kelas saya ni, teacher ni asyik cerita ayat ni je. Tapi ayat Quran tu the more kita baca, macam saya sendiri pun, the more kita baca kita akan dapat lagi. Another depth. Maknanya satu, itulah dia nama dia mukjizat tu, ayat-ayat Allah tu. Baik, kita baca ayat ni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Ini adalah sebuah kitab telah menurunkan oleh kami akannya. Makna dia apa? Ini sebuah kitab kami telah turunkannya ilaika kepada engkau yang penuh keberkatan. Apa yang penuh keberkatan? Kitab itu. Kita selalu sebut perkataan berkat. Perkataan berkat tu sinonim sangat dengan orang Melayu. Tapi maksud yang kita faham mesti sama dengan apa yang Allah kata. Ya, maksud berkat. Jadi di sini Allah kata sebuah kitab yang penuh keberkatan kami telah turunkannya kepada engkau. Untuk apa? Untuk apa Quran ni kami turunkan kepada engkau? Liyadabbaru, supaya ni tadi engkau, tapi kat sini supaya mereka mentadabbur ayat-ayatnya. Itu contoh yang pertama. Quran yang Allah turunkan supaya kita ni semua, kita ni siapa? Ulul albab. Orang yang mempunyai akal fikiran, orang yang waras fikirannya, mereka nombor satu, mereka mentadabbur ayatnya. Apa maksud tadabbur? Memerhatikan dan mendapat kesan. Maknanya bila ada perhatikan, kesan mesti ada tindakan. Untuk buat apa? Tindakan tu nombor kedua. Liyatazakkara. Supaya mereka mengambil peringatan. Itu tujuan Quran Allah turunkan. Bukannya saja-saja. Tak bolehlah buat dapat Quran. Macam kalau kita ni baca untuk halau hantu syaitan. Kebanyakan masyarakat Melayu ni. Dan sebenarnya bukan masyarakat Melayu saja. Satu dunia daripada dulu lagi. Daripada ketika Nabi SAW mendapat wahyu tu pun dah ramai dah orang buat. Begitu ya. Maknanya gunakan Quran tu untuk upacara tertentu sahaja. Tidak dapat mereka ni mentadabbur dan tazakur. Atau mengambil peringatan. Mengambil peringatan-peringatan daripada Quran tersebut, bacaan itu tadi. Walaupun dibacakan kepada mereka, mereka jalan aja, mereka tak peduli pun. Dibacakan, mereka berlalu pergi seolah-olah mereka ni orang yang pekak dan juga orang yang bisu. Banyak kalilah Allah cerita dalam Quran. Jadi kita ni, kalau kita tak dapat ambil pelajaran tu, maknanya kenapa? Mungkin kita belum lagi menjadi kaum yang mengerti, kaum yang belajar. Jadi di sinilah antara sebabnya kita kena ada usaha untuk belajar untuk belajar Al-Quran, bahasa Arab Al-Quran. Sebab sebenarnya kita tak ada pilihan. Kita ada pilihan tak? Kita boleh pilih tak nak belajar bahasa Arab Quran ni? Buat apa? Kalau kita kata kita orang Islam, kita kenalah sebab Allah pilih tu untuk kaum muslimin. Apa maksud Islam? Jadi kita tak ada pilihan lain. Boleh tak kita solat, baca Fatihah dalam bahasa Melayu? Boleh? Ada orang kata, tapi dia baru masuk Islam. Dia tahu bahasa dia. Boleh tak? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Dan Allah tidak menghukum seorang yang baru masuk Islam tu, dia belum pandai baca Fatihah. Katakan Fatihah tu, dia Fatihah berapa ayat?
7 je kan. Jadi hari pertama dia masuk Islam, dia baru pandai satu ayat je. Dia baru Bismillahirrahmanirrahim. Itu kena buat yang tu. Tak boleh pula. Oh, saya tak pandai jadi saya nak baca yang dalam bahasa bahasa lain lah. Tak boleh. Kena juga walaupun bismillah. Tapi dia mesti ada usaha untuk belajar. Dia mesti belajar. Maksudnya macam tu lah. Ya. Takkanlah macam kita ni. Dah berapa tahun kita baca Fatihah? Seumur hidup lah. Selama kalau kata hidup macam Iban 70. Yelah mana 70 kita tolak 10 tahun kan. Tolak 10 tahun tu dah 60 tahun dah kita baca. Seumur hidup kita ni 60 tahun maknanya kita dah baca. Ada tak kita faham? Ada tak usaha untuk kita faham? Jadi kalau tak ada usaha, kalau ada usaha untuk faham, mesti dah faham. Tapi ataupun ada usaha untuk faham tapi tak faham juga. Di situlah datangnya kajian-kajian. Maknanya kita pun tengok kenapa kita ni baca lama. Termasuklah diri saya ni, termasuklah pihak tim Nahu Ringkas ni. Kalau dulu kita dikenali sebagai Al-Bayan, tim kita ni semua kita terfikir, kenapa kita baca tapi kita tak pernah faham. Tapi bahasa Inggeris tu kita boleh faham pula. Kita boleh cakap pula. Bukan saja boleh baca, boleh faham, boleh bertutur pula. Tapi bahasa Arab yang Allah pilih untuk kita ni, kita tak boleh faham. Jadi dekat situlah kerana kita punya prioriti. Lagi satu, prioriti kita ataupun keutamaan kita telah menyimpang. Kalau kita belajar bahasa Inggeris untuk apa? Tujuan kita. Kalau kita belajar bahasa Arab, selalunya kita berhenti pada kebolehan kemahiran menyebut huruf. Kalau kita lanjutkan, kita pergi kepada tajwid. Lanjutkan lagi sikit, kita pergi kepada taranum. Betul ke? Kita pergi pada qiraat. Tetapi kita tak pergi kepada yang sepatutnya kita pergi tu, iaitu memahami kalam Allah. Kat situlah disebabkan fokus tu yang berbeza, maknanya tujuan kita tu dah lari ataupun kadang-kadang orang belajar bahasa Arab untuk berkomunikasi. Bila kita belajar Arab untuk berkomunikasi, tidak ada je peluang untuk kita bercakap tu, hilanglah kemahiran yang kita cuba dapatkan tu. Nak dapatkan tu lama. Tapi tak ada tak ada tempat untuk kita berlatih. Jadi tak ada maknanya. Jadi kita kena fokuskan semula tujuan kita belajar bahasa Arab tu. Jadi kita dah tahu bahasa Arab itu adalah bahasa yang Allah pilih sebagai bahasa penghantar kepada hamba-Nya. Jadi kita kena faham, kita punya fokus tu mesti berbeza. Objektif kita belajar bahasa Arab ialah supaya kita faham. Ini adalah perintah supaya kita faham apa yang Allah kata kepada kita. Jadi sebenarnya kalau dari segi situ kan maknanya hukum kita belajar bahasa Arab ini adalah wajib. Betul tak? Nak solat wajib baca Fatihah. Jadi dalam solat satu pelakuan dalam solat ni pun kita tak boleh cakap bahasa lain. Itu yang membezakan orang Islam dengan orang bukan Islam. Baru ni saya melihat ada satu orang kirimkan pada saya gambar orang tu pakai telekung semua pakai telekung. Tetapi dia pakai telekung. Dia kata dia solat cuma dia solat dia menghadap kepada lambang salib dan juga gambar yang dikatakan gambar sebagai Jesus lah. Dalam kita ni tak boleh cakap macam tu kan. Maknanya bukan tak boleh cakap Jesus. Maksud saya tak boleh ada gambar siapa-siapa pun. Mereka yang buat gambar tu dikatakan Jesus pun kita sepatutnya tak boleh. Kita patutnya kata benda tu satu benda yang sesat dan salah lah. Tak boleh menggambarkan Nabi. Jadi kalau orang gelap dia nak gambarkan Nabi Isa tu sebagai gelap. Kalau yang orang putih, Nabi Isa dia putih. That's why lah. Dia sebenarnya tak boleh lah macam tu membayangkan ataupun merupakan, melukis ke apa gambar para Nabi kan. Benda tu tak boleh lah. Baik, jadi saya tengok dalam video tu orang hantar kan. Dia tak ada rukuk saja. Dia solat tu, dia kata dia sembahyang, dia menghadap kepada salib tu. Dan dia sebut perkataan tu antaranya sebab dia orang Arab, mungkin dia Indonesian, saya tak tahu. Tapi sebahagian tu bunyi bahasa Arab. Tetapi dia tak ada baca yang kita baca ni. Macam Fatihah tu tak ada. Dia terus saja
Macam mana kita nak tahu? Maksudnya itu yang membezakan dia tu, dia bukan Islam. Tapi dia pakai telekung macam orang Islam solat. Dia ada sujud dia juga. Tetapi dia tidak menyebut bahasa Arab tu. Dia tidak sebut yang Quran ni. Dia tak baca Quran dalam solat dia. Tak ada Fatihah. Jadi di situlah maknanya perbezaan tu di situ. Dia stop dekat pada rupa je. Bila dia, sebab apa? Bila dalam kita solat ni, kita tak boleh cakap bahasa lain. Maknanya kita kena bahasa Arab. Bahasa Arab tu pula bukan semua-semua bahasa Arab. Tapi bahasa Arab yang Nabi dah ajar tu. Maknanya ini bacaan ketika solat, ini ketika iktidal, ini ketika rukuk, ini ketika sujud. Jadi untuk kita belajar bahasa Arab supaya kita faham bahasa ibadah kita tu, iaitu bahasa Quran dan juga bahasa yang kita gunakan dalam solat, bererti dia jadi wajib. Dalam kaedah usul juga menyebutkan tentang perkara ni. Ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna sesuatu yang wajib itu melainkan dengannya, makanya itu adalah wajib. Maknanya apa yang tak sempurna, sesuatu perkara yang wajib tu, melainkan dengan adanya suatu perkara yang lain, maka perkara yang lain tu menjadi wajib. Contoh, macam dalam solat. Hukum wuduk. Hukum ambil angkat wuduk tu, sebenarnya apa? Asal dia harus je, sunat. Sunat ataupun harus, macam tak adalah keperluan. Tetapi bila nak solat, maknanya solat tu yang wajib, solat fardu. Ya? Bila nak solat, dia tak kira lah solat sunat pun, mesti ada wuduk, maka ketika itu, wuduk tu jadi wajib lah. Jadi sama tak dengan kaedah dengan kita. Bila kita belajar bahasa Arab tu, hukum dia asalnya harus je lah kalau nak berkomunikasi. Tetapi sekarang, nak baca dalam solat kita Fatihah tu, baca Quran tu, wajib ke tidak faham? Wajib faham. Jadi ketika tu pelajaran bahasa Al-Quran itu, maknanya pelajaran bahasa Arab menjadi wajib lah. Kalau tujuan kita untuk faham apa yang Allah kata kepada kita. Cuba kita buka dalam surah 12 ayat 2. Ya? Allah sebutkan lagi dalam ayat ni. Kita semua dah yakin. Jadi saya tak akan pergilah cerita benda tu. Semua orang yakin bahawa Quran ni datangnya daripada Allah. Dan berkali-kali juga Allah menjelaskan perkara ni. Kalamullah, kalamullah. Tapi cara kita menyanjung Quran ini tidak seperti apa yang Allah sebutkan dalam kalam dia tu sendiri. Tak sama. Dia berlawanan. Baik, cuba kita baca ni. Baca daripada 1. Sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Bazir. Muka surat 235. Okey, cuba Bazir. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Baik. Alif Lam Ra. Ni kita tak boleh takwil. Kita tahu wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tak ada siapa yang tahu takwilnya melainkan Allah. Itu adalah ayat-ayat daripada kitab yang jelas nyata. Okey, bila sebut kitab yang jelas nyata, kitab tu kalau kita belajar sikit nanti kita perasan. Kitab ni maksud dia buku lah. Memang kitab ni maksud dia buku. Himpunan tulisan. Sesuatu yang dah ditulis. Bererti Quran tu ke? Maksud perkataan dia dah lain. Lain kan? Maksud lain kan? Quran, Alkitab dengan Al-Quran. Semua ni maknanya Alkitab yang jelas nyata ni Lauh Mahfuz. Kitab yang di Lauh Mahfuz. Tapi inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan oleh kami akannya sebagai sebuah bacaan yang berbahasa Arab. Maknanya Allah turunkan sebahagian, maknanya Allah turunkan apa yang kita perlu. Bukan apa yang dia tahu. Allah punya pengetahuan luas, tapi Allah turunkan
sebahagian tu dalam bentuk bacaan yang berbahasa Arab. Untuk tujuan dia apa? La'allakum ta'qilun. Supaya kamu menggunakan akal untuk memahaminya. Jadi di situlah ya kitab yang jelas nyata tu di Lauh Mahfuz tu Allah turunkan dia pada bulan Ramadan kepada Nabi SAW sedikit-sedikit untuk Nabi baca dan sampaikan kepada umat dia. Kalaulah Nabi tak faham apa yang dia baca, boleh tak dia sampaikan? Tak boleh. Samalah juga macam kita. Boleh tak kita dapat mesej itu kalau kita baca je Quran ni tapi tanpa faham? Tak boleh. Tak dapat. Jadi kita kekal sebagai orang-orang yang ummi, orang-orang yang buta huruf. Kita tahu benda lain tapi kita tak tahu tentang kitab kita. Ya, kitab apa tu? Al-Quran ataupun bacaan itu. Bacaan yang Allah khususkan tu, yang diturunkan kepada Nabi SAW secara beransur-ansur selama 23 tahun. Kita didapat, kita nampak mushaf tu dah sekelepuk. Itu pun berlaku setelah zaman Nabi perintahkan supaya dikumpulkan bacaan tu daripada satu-satu ayat tu. Ada ayat yang masuk dalam Quran, ada ayat yang dimansuhkan. Jadi yang dah compile tu, itulah bacaan yang kata inilah dia Al-Quran. Inilah dia bacaan itu. Yang mesti menjadi bacaan semua umat Islam. Siapa yang kata beriman kepada Allah, dia beriman kepada malaikat, dia beriman kepada yang gaib, beriman kepada kitab-kitab, dia mestilah tahu tentang Al-Quran ni. Jadi kita di sini, bila kita jelas fokus kita, jelas tak setakat ni? Bila saya cerita pasal Quran ni, maknanya kita kena jelas tujuan kita belajar bahasa Arab Al-Quran. Jelas? Kalau jelas, kata buat thumbs up. Yang online. Yang dekat kelas ni jelas tak? Yang datang. Jelas tak tujuan dia tu? Jadi mungkin kalau saya buat kelas secara fizikal yang tak ramai ya. Okey, Masya Allah. Ramai yang kita tengok angkat tangan. Jazakumullahu khairan. Dr. Noraiza, Kak Ju dan semuanya kata jelaslah. Kalau tak jelas, at this point boleh tanya. Silakan siapa nak bertanya. Dalam ruangan chat tu ada siapa-siapa bertanya ke Cik Kak? Tak ada Okey, semua cakap jelaslah tu. InsyaAllah. Baik, Alhamdulillah. Jadi, kalau this point kan macam kita permulaan ni, kalau yang tak jelas, boleh je bertanya silakan. Kelas ni saya harap dia jadi dua hala. Saya rasa bimbang kalau kelas tu satu hala je. Kalau tak jelas, nak tanya tak apa. Saya tidak pentingkan macam biarlah kita bawa sesuatu yang betul yang betul, yang sahih pemahaman kita tu daripada kita menyangka-nyangka dan kita menyangka-nyangka dia dalam arti kata lain kita buat andaian-andaian lah, takut andaian tu salah dan menimbulkan fitnah pula kepada agama kita ni. Dan sambil tu kita doalah, ya Allah janganlah engkau jadikan wala taj'al musibatana fi dinina. Janganlah engkau jadikan musibah yang ada pada diri kami ini sebagai ujian ataupun sebagai musibah pula kepada agama kami. Kita mintalah protection tu dengan Allah. Baik, bila kita jelas tentang penurunan Al-Quran tu, Allah turunkan Al-Quran banyak lagi dalam ayat yang lain, surah 14 ayat 1 Allah ceritakan supaya Nabi ni mengeluarkan manusia ni semua daripada kegelapan-kegelapan. Kegelapan-kegelapan dalam kehidupan ni. Kegelapan apa? Kegelapan yang paling dahsyat ialah kegelapan syirik. Dia berada di atas fitrah tapi bila dia lahir lepas tu ibu bapa ke environment dia ke menjadikan dia itu manusia yang syirik. Jadi Quran diturunkan untuk mengembalikan mereka kepada fitrah, agama fitrah. Itu yang kita kalau sambut Aidilfitri itu, fitrah kita nakkan kepada Allah, nak kembali kepada Allah. Nak kembali kepada Allah mesti dengan jalan yang dia setuju. Makna yang Allah suka, yang dia kata ini jalan aku, yang itu bukan jalan aku. Jadi macam mana nak tahu? Mestilah dengan Quran juga. Jadi kalau Quran kita tak tahu, macam kita salah map. Nak pergi balik, nak pergi Kelantan tapi guna map nak pergi Kedah. Salah jalan lah. Macam tu, maksudnya macam tu. Jadi kalau Quran ni sepatutnya, dengan Quran ni Allah turunkan dia sebagai bacaan bahasa Arab tu untuk
engkau keluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya itu biizni rabbihim. Bila kata biizni rabbihim, jalan yang dia dah tunjukkan kepada pemandu pelancong ni tadi. Bukan pelancong, pemandunya, iaitu Nabi SAW. Maknanya pada the guide. Ada instructions, kemudian manual instruction, kemudian ada diutuskan pula instructor untuk menunjukkan kita ni semua kepada jalan Al-Azizil Hamid, yang maha perkasa lagi maha terpuji. Ya, jadi dekat situ sebenarnya akhirnya kita ni belajar bahasa Arab untuk apa? Supaya kita taat, kita jadi hamba yang taat kepada Allah. Tak boleh kita belajar Quran ni dengan tujuan untuk apa? Untuk salah, kalau macam tu kita salah niat lah kan? Untuk bersaing, nak setanding dengan ulama. Ulama ni apa dia? Ulama orang yang alim lah. Jadi kita buat tu, ulama tu jamak, maknanya menunjukkan ramai orang-orang yang alim. Jadi kita nak bersaing dengan orang tu. Kita nak supaya kita dirasa kita at par dengan dia orang. Kita sama level dengan dia orang. Macam tu salah tujuan lah tu. Lepas tu ataupun kita buat ni supaya kita memperdayakan, kita belajar Quran untuk memperdayakan orang yang kita rasa bodoh. Tak boleh juga. Maksudnya macam mana? Gunakan Quran ni untuk tujuan-tujuan yang salah lah. Bila dia pandai baca Quran, orang terus mungkin menyanjung dia ataupun nak bodohkan orang. Dia boleh dapat duit yang banyak melalui menggunakan Quran ni. Ya, macam kadang orang kata boleh tarik duit lah. Boleh, kalau ada Quran ni nanti kalau kita baca begini-begini. Orang kata dia tu orang kata dia tu macam contohnya tukang ubat lah. Dia bomoh. Tapi dia guna ayat Quran. Dia dah guna ayat Quran jadi dia boleh nampak jin contohnya. Contoh ini contoh. Benda ni berlaku dalam masyarakat kita. Dan bukan masyarakat kita je. All over the world. Jikalau nampak all over the world tu, maknanya benda tu dah sampai lah kan. Macam sampailah juga akhirnya dekat Malaysia ni. Maknanya macam nampak. Okey, orang ni ada kebolehan begini, begini, begini. Dia berlawan dengan Quran kata tak boleh nampak jin. Manusia tak boleh nampak jin. Jin ni gaib. Tapi dia kata dia nampak. Awak ada 80 ekor jin dalam badan. Ni maksudnya memperdaya orang yang tak pandai lah. Macam kita ni ramai yang tak tahu Quran ni. Percaya. Oh ya ke? Sebab kita dengar dia baca macam bunyi macam Quran. Jadi kita pun terpedaya. Lepas tu kita pun bayar. Okey, tapi kalau nak buang satu jin, RM50. Berapa tu? Bayarlah sebab takut ni tadi. Takut jin dah kuasai diri. Jadi bayar. Jadi orang yang gunakan Quran untuk memperdaya orang-orang yang tak pandai tu, orang yang bodoh, maka itu satu. Dia gunakan Quran juga. Ya? Lepas tu ketiga, dia gunakan Quran ni untuk apa? Untuk bermegah, menarik perhatian manusia kepada dirinya. Maka tiga golongan ni kalau buat macam ni, tidak mencium bau syurga, berada dari orang yang engkar. Jadi kita ni kena betulkan niat kita. Macam kalau saya ni kan, kita ni kan belajar Quran ni, ada ramai juga pelajar-pelajar saya yang dah boleh mengajar. Alhamdulillah. Sepatutnya kalau kita dapat Quran ni, dia tak boleh. Dia memang kita kena cerita Quran juga. Kalau betul lah sumbernya, sebab Allah sebutkan dalam surah 3 ayat 79 ni. Dan itulah juga, sekejap Bazil, itulah juga tujuan Allah turunkan Al-Quran ni pada Nabi SAW supaya mengajak manusia ni untuk jadi hamba kepada Allah. Bukan menjadi pengikut-pengikut Nabi SAW ataupun pengabdi diri. Macam dalam ayat ni. Cuba kita bacakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون.
Dan tidak patut bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya kitab itu, makna pengetahuan tentang kitab itu dan hikmah dan juga kerasulan ataupun pangkat kenabian. Kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu pengabdi diri bagiku daripada selain daripada Allah. Dan akan tetapi sebaliknya, pastilah dia akan berkata, jadilah kamu pengabdi diri Allah. Golongan Rabbaniyin. Golongan Rabbaniyin ni golongan yang mengagungkan Allah. Mengabdikan diri hanya kepada Allah. Kenapa jadi macam itu? Bima kuntum tu'allimunal kitab, disebabkan adalah kamu sentiasa mempelajari kitab itu, dan dengan disebabkan apa yang adalah kamu sentiasa mempelajarinya. Ini mengajarkannya, ini mempelajari. Maknanya apa? Seorang yang Allah berikan dia pengetahuan tentang Al-Quran, dia mesti tahu Quran tu tentang apa. Dan juga daripada Quran tu ada hukum hakamnya. Untuk apa? Tujuan dia tu semua tahu. Dan juga pangkat kenabian. Ini nabilah pada Nabi SAW. Tak patut orang yang kata dia ikut Nabi, dia ikut sunnah. Orang yang tahu tentang Quran, boleh baca Quran, boleh baca kitab, boleh tahu tentang hukum hakam dan mengaku dia ikut sunnah, dia mengikut apa yang Nabi ajarkan, dia berkata kepada manusia, tak mungkin dan tak patut. Tak mungkin ataupun tak patutlah. Dia kata kepada manusia, jadilah kamu pengikut aku. Jadilah kamu pengabdi diri aku. Selain daripada Allah. Maknanya ajak manusia ni kepada diri dia sendiri. Tak patutlah. Jadi dia berlawanan dengan sifat Quran tu. Sepatutnya kalau dapat Quran, belajar Quran, dia akan mengajak manusia, jadilah kamu hamba-hamba kepada Allah. Sebab apa? Kalau orang dia ajar Quran, tu'allimunal kitab wa bima kuntum tu'allimunal kitab. Baca Quran dapat pelajaran. Mesti dengan faham, betul tak? Kamu mengajarkan Al-Quran itu dan disebabkan itu kamu sentiasa mempelajari Al-Quran. Jadi untuk kita ni, kalau kita nak belajar Quran ni nak cepat ke, nak faham tu semua, mesti kita betul-betul faham Quran tu. Yang kita belajar tu Quran. Jadi permulaan sekali bahasanya tu sendiri, bahasa Arab. Bahasa Arab Quran berbeza daripada bahasa Arab komunikasi. Bahasa Arab Quran berbeza, ada sedikit, ada banyak sebenarnya perbezaan dia tu. Dari segi mudahnya, dari segi masanya, dari segi keperluan tu semua berbeza. Berbanding dengan bahasa Arab komunikasi, berbanding dengan bahasa Arab untuk baca kitab-kitab atau bahasa Arab untuk baca cerita, nak tengok drama Arab. Itu semua beza dengan bahasa Arab Al-Quran. Bila bahasa Arab Al-Quran ni dia akan menjurus kepada menjadi hamba kepada Allah. Yang lain tu dia boleh jadi lain lah. Kalau bercakap bahasa Arab, belajar bahasa Arab komunikasi. Bolehlah kalau nak pergi berkat Madinah tu, boleh praktis kat situ. Tapi kalau nak belajar bahasa Arab Quran ni, sebenarnya lebih mudah daripada belajar bahasa Arab komunikasi. Kenapa saya cakap macam tu? Agak-agaknya kenapa? Siapa nak cuba? Asal saya kata bahasa Arab ni mudah. Bahasa Arab Al-Quran lebih mudah daripada bahasa Arab lain. Sebab tak ada terjemahan. Jauh sangat tu makcik. Sebab Kalau menghafal. sebab apa? Sebab kena hafal. Sebab kena hafal. Sebab Kena yang mana yang senang? Belajar saya kata bahasa Arab Al-Quran lebih senang. Agak-agaknya kenapa saya kata senang? Sebab kena hafal. Ada orang kata sebab kena hafal lagi. Ada siapa kata sebab apa senang? Al-Quran sebuah sahaja. Sebab ada orang kata sebab dia sebuah sahaja. Okey, saya terima. Okey, cuba. Datin Sri. Okey. Datin Sri dia jawapan bagus. Makcik Bibah tadi kata sebab baca je. Makcik Bibah kata senang sebab kena baca je. Datin Sri kata senang sebab tak payah buat ayat. Okey, siapa lagi? Kak Rosna kata sebab apa senang? Banyak perkataan yang berulang-ulang. Betul? Jadi semua jawapan ni tadi betul. Tapi yang ada tadi saya dengar siapa yang jawab senang sebab satu je Quran ni. Betul juga.
Ya, sebenarnya tu antara sebabnya. Dan yang paling makcik cakap tu paling betul lah. Tergabungkan dengan data yang Suri cakap. Belajar Quran ni, kita bukan payah tulis. Kita tak payah buat ayat. Baca Quran ni, belajar bahasa Arab Quran ni, bukan kita kena buat karangan. Kita tak payah bercakap. Kita nak faham je apa yang Allah bagi tahu ke kita. Dan yang paling penting lagi, kita ni ada jaminan sendiri daripada Allah. Tadi kita dah baca ayat berapa? Ayat 12, 2, 41, 42, 1 tu Sekejap. Okey, salah. Ayat berapa? 41, 3, 12, 2 ni tadi saya sebutkan. Dan kita juga, kata Kak Rosnah berulang, sangat betul. Semua ni benda-benda yang sangat betul. Logically kita boleh fikir pun bahawa sepatutnya belajar bahasa Arab ni senang. Kita dah ulang berapa ribu kali dah. Especially Fatihah. Lagilah senang. Tapi surah-surah yang lain pun banyak yang kita dah itu ulang-ulang. Dan yang terlebih penting yang saya nak maksudkan ialah Allah sendiri jamin kepada kita. Surah 54 ayat. Kalau lepas ni ada cakap susah lagi, minta berdoalah pada Allah. Kita gunakan ayat yang Allah sebut ni Surah ayat 17. Cuba kita baca ayat ni. Ini jaminan daripada Allah ni. A'udzu billahi Surah 54. minasyaitonir rajim. Kak Rosnah kena pakai buku surat. 529. 529. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Dan benar-benar pasti kami telah mudahkan Quran itu, bacaan itu. Kalau saya terjemahkan ni, saya akan balik semula perkataan sumber asal dia. Dia daripada perkataan qara'a. Semua orang tahu iqra'. Iqra' maksudnya bacalah. Jadi ni Quran ni adalah kata terbitan daripada perkataan qara'a. Iqra' tu semua tu. Jadi dan benar-benar pasti, maknanya ada, nanti kita akan belajar ni semua bagi yang tak ada basic. Bagi yang dah ada basic ni pengulangan, pengukuhan dan application. Consolidation and application. InsyaAllah. Dan benar-benar pasti kami telah mudahkan Al-Quran itu, bacaan itu, untuk peringatan. Untuk diambil peringatan. Maka adakah daripada orang yang nak ambil peringatan? Cerita dia, Allah kata kami dah berulang kali, kami sentiasa mudahkan. Kami dah mudahkan Al-Quran ini untuk manusia ni ambil peringatan. Tapi Allah tanya balik semula kat kita, ada tak orang nak ambil peringatan? Jadi kalau nak ambil peringatan tu senang. Kalau belajar Quran, bahasa Arab Al-Quran, nak ambil peringatan, mesej daripada Allah, senang. Yang jadi susah tu bila dah ke lain. Matlamat selalu berbeza-beza ataupun tersasar tengah jalan, kata nak pergi situ, nak pergi point A, tapi tiba-tiba nampak dekat tepi ni ada apa pula, seronok, masuk pula. Macam itulah, nak pergi beli satu je barang kan, tapi bila dah masuk tu dah tersimpang, perkataan la ilaha illallah tak sampai pula, terjebak dengan sesuatu yang lain. Masya Allah, dan terpedaya. Jadi dekat sini ayat yang sama Allah ulang banyak kali. Maknanya dalam surah ni je ada 4 kali. Walaqad yassarna Quran lidzikri fahal mim muddakir, ayat 22. Kemudian diulang lagi dalam ayat 32 dan diulang lagi dalam ayat 40. Sama ayat tu. Jadi maksud dia apa? Untuk ambil daripada bacaan itu yang kamu baca tu, untuk kamu ambil pelajaran, mudah. Allah dah make it easy for you. Allah tidak tanggungjawabkan kita. Wajib tak hafal seluruh Quran ni? Kalau siapa kata wajib, saya nak tanya, dia dah hafal belum? Wajib. Tak, Allah tak wajibkan pun kita ni hafal seluruh Quran. Tapi yang wajib, Fatihah je kan? Nak tu solat. Sebab nak solat tu. Yang lain tu takkan tak nak baca untuk ambil pelajaran. Kalau belum dapat ambil pelajaran pun, mestilah. Patut dalam kepala kita, dalam benak kita ni macam terfikir, lama dah aku baca Quran ni. Tapi kenapa aku masih bergantung kepada terjemahan tu? Bila aku nak menikmati surat cinta daripada Tuanku, Tuhanku,
dalam bahasa yang dia sendiri pilih untuk sampaikan mesej daripada kita. Dalam keadaan dia telah mudahkan. Jadi kalau kita tak menyahut perasaan-perasaan yang positif macam tu, kita ni jadilah ni orang yang tertanya-tanya ni, ditanya-tanyakan ni. Ada tak orang yang nak ambil peringatan? Macam itulah. Ya. Jadinya, kalau dengan kita faham bahawa kalau kita rasa susah lagi, ingatkan janji Allah ni dalam ayat ni. Ya Allah, mesti bulan Quran, bulan Ramadan. Kita rasa susah je, teruslah kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, Engkau telah janji bahawa Kau kata Quran ni mudah. Mudahkanlah untuk aku, ya Allah. Mudahkanlah aku mengambil manfaat. Mudahkanlah aku mengambil peringatan daripada kalammu. Macam itulah. Supaya kita ni lebih dekat dengan Allah dan kita kita tak tenggelam punca lah kalau rasa susah tu. Remember, Allah kata ni dalam ayat ni, dalam surah ni, Allah kata dia dah mudahkan. Jadi kita, penggantungan kita tu serahkan balik semula. Kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kira-kira saya nak sampaikan sebagai pengenalan kepada Nahwu Ringkas ni. Dalam modul 1 ni pula, kaedah yang kita gunakan ni dengan dia tak banyak. Maknanya kita bayangkan kita ni jajah 1. Maknanya selama ni kita pergi dah masuk tadika, kita punya tadika tu bertahun-tahun lah. Tadika kita tu bertahun-tahun, betul tak? Maknanya daripada kita pandai habis Iqra, ataupun kalau di kat rumah ngaji Ampang ni kita ajar kaedah Nuraniyah, dah habis kaedah Nuraniyah tu, lepas tu kita praktis Quran tu. Betul? Kita praktis, baca, kita ulang balik, bacalah anakku. Bayangkan macam itulah dulu. Lepas tu 10 tahun, lepas tu pun kita masih lagi ulang benda yang sama. Betul tak? Jadi atas sebab itulah kita, maknanya tadika kita tu dah lama. Jadi sepatutnya kita dah okey dah. Sekarang kita nak masuk darjah 1. Darjah 1 ni objektif dia 2 je. Kita kenal kalimah yang kita baca tu dan kita boleh terjemah yang apa yang kita baca. Itu darjah 1. Jadi siapa yang dah pandai darjah 1 ni, nanti dia bolehlah naik darjah 2. Tahun lepas ada ramai yang dah bengkel, dah habis. Dia nak duduk juga darjah 1. Tapi dia nak masuk juga darjah 2. Silakan modul 2 tu. Kalau dia rasa lagi, kadang-kadang darjah 1 tu macam rasa dia yang terjebak tu tadi. Tengah baru nak belajar, dah tersimpang. Sama ada dia jadi Ashabul Kahfi. Tak tahulah dia jadi apa. Ataupun dia kata dia syahid. Ni dah revive balik, resurrected. Boleh sambung semula pada pelajaran kita modul ni. Bila dalam bulan Ramadan ni, mudahnya ialah 20 jam tu kita pecahkan kepada 20 hari. Kalau tidak kita buat dalam bentuk bengkel, Nahwu Ringkas ni. Tapi bengkel ke 3 hari ke 2 hari ke 5 hari ke, sebab beberapa kali kita buat bengkel 5 hari pun ada. Jadi semuanya tu objektif dia sama. Objektif dia 2 ni saja. Kita boleh mengenal dan menterjemah kalimah Al-Quran. Bukannya lepas pandai ni, terus dah. Kita dah master, kita terus kata, saya dah tahu semua 30 juzuk ni. Dia bukan macam tu. Dia cuma kita boleh bahagikan kalimah tu, kita boleh penggal dia, kita tahulah pecahan-pecahan kalimah. Ini je sukatan pelajaran dia. Sangat sesuai untuk orang yang tak ada basic. Bila tak ada basic ni bukan bererti dia tak tahu huruf. Maknanya dia dah boleh baca Quran tu. Dia dah tadika dah lama tu. Yang saya kata dia dah tadika lama dah. Sekarang dia baru nak masuk darjah 1. Baru ada keberanian. Jadi di sini saya bertindak sebagai pembimbing lah. Maknanya saya suka kalau anak-anak murid ni mau dipimpin. Maknanya saya suka. Saya nak ajak supaya saya dapat go through. Walaupun tak dapat semua, tak dapat 100%, tetapi ada nampak jalan. Macam mana saya nak belajar bahasa Arab Al-Quran ni. Dengan objektif, saya boleh kenal dan saya boleh terjemah. Seterusnya, ayat-ayat yang mudah tu, saya boleh dapat mesej secara langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setidak-tidaknya, bila Fatihah tu saya baca, saya tahu apa yang saya minta kepada Allah. Apa yang Allah ceritakan tentang dirinya. Tu semua macam tu. Itu tujuan dia, permulaan ni.
Ya. Bagi yang dah tahu, banyak dah tahu. Dalam kelas ni saya tahu ramai yang bukan darjah 1, dia dah darjah 5, tingkatan 1 pun ada, tingkatan 5 pun ada ni. Jadi apa tujuan dia? Dapatkan kemahiran. Mungkin kemahiran yang saya kongsi ni boleh digunakan untuk menyampaikan pula kepada yang lain. Quran ni sifat dia tidak boleh kita biar pada diri kita je. Maksudnya sebab kalau begitu kita boleh wakafkan dah ataupun kita boleh subkon dah kepada Nabi SAW. Cukuplah Nabi tu tahu. Kita tak payah. Tapi tidak begitu kan? Nabi SAW asalnya duduk di Gua Hira. Bukan duduk. Maksud saya dia bersolok ataupun bersendirian, beruzlah di Gua Hira tu. Tapi bila dapat je Quran, apa yang diperintahkan kepada Nabi SAW? Kena fa'anzir. Kena sebarkan, kena bagi tahu kum fa'anzir. Dalam keadaan dia takut-takut tu pun dah diperintahkan. Ya ayyuhal muzammil kum fa'anzir. Tu ya ayyuhal mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, dia sama maksud dia tu. Salah teacher. Astaghfirullahalazim. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Tu perintah dia. Kum, bangun, fa'anzir, dan berilah peringatan. Dia tak ada pula. Kalau macam tu, biarlah Nabi seorang je dapat. Kita syafaat dia tu, dah cukup lah. Kita tak payah buat. Tak boleh. Kalau macam tu, dia jadi fardu kifayah lah kan. Nabi dah buat, kita tak payah. Tapi tak boleh. Quran ni fardu ain. Setiap daripada kita mesti berusaha untuk belajar, mengajar dan belajar. Bila kita mengajar, kita terus belajar. Bila kita ada cita-cita tu, fokus kita akan lebih terarah. Maknanya kita punya tujuan tu terarah dan kita akan nampak bagaimana kita nak gunakan kemahiran ataupun ilmu yang Allah berikan kepada kita. Bukan kita tak boleh, maksudnya kita tak boleh biarlah kepada diri kita je. Saya nak tahu seorang-seorang je. Saya tak apa, orang lain tak, tak ya, biarlah di sini. Tak boleh. Sebabnya kita nak, bila kita dah mati, perbuatan kita tu terhenti semasa tu. Tetapi bila kita mengajarkan orang ilmu yang baik ni, setiap kali orang tu ikut apa yang kita ajarkan ni, maknanya orang tu buat, kita akan dapat pahala kebaikan yang dia buat tu, dan dia punya pahala tu tak kurang sedikit pun. Maknanya 100%. Kalau nak cerita pasal MLM, inilah dia MLM yang paling baik. Allah tak bagi macam kita ni downline, upline dapat 30%, downline dapat 25%, downline lagi 1% je. Tapi kalau MLM dengan Allah Subhanahu Wa Taala 100%, upline 100%. Kalau banyak pun downline tu kata dia punya pecahan tu banyak, semua tu 100%. Macam itulah. Dengan syarat-syarat, maksudnya kebaikan tu orang yang dapat tu, orang yang ajarkan tu akan dapat kebaikan orang yang melaksanakan ajaran dia tu tanpa mengurangkan sedikit pun daripada orang yang mengikut tu. Itu termasuk juga kalau dosa. Ajarkan satu benda yang dosa, dapat juga dosa orang tu sebab kita ajar dia. Lepas tu kita tak tabayun kalau kita tak terangkan. Itu cerita lain lah. Jadi di sini saya harap dengan pengenalan ni besok kita akan terus masuk kepada pelajaran kita. Ya? Ada soalan ke? Ataupun saya wrap sedikit dulu. Jadi kita mesti, bila kita masuk belajar modul 1 Nahwu ringkas ni, maknanya kita bayangkan kita ni dalam keadaan yang paling basic lah. Kita darjah 1, kita nak belajar back to basic. Bagaimana kita boleh kenal, macam mana kita nak kenal kalimah dan juga menterjemah kalimah Al-Quran tu. Supaya kita dapat message yang jelas. Setiap kali dapat message daripada apa yang Quran yang kita baca. Memandangkan ini pun bulan Ramadan, jadi disebut sebagai bulan Quran, memang tak salah lagi lah. Jadi kita berada di tempat dan dengan matlamat yang betul ya untuk mempelajari bahasa Arab Al-Quran. Keluar je daripada modul ni, maknanya bukanlah kita boleh cakap Arab, tak ada.
Tapi kita ada sedikit kemahiran asas untuk kita kenal dan seterusnya menterjemah Al-Quran. Bagi mereka yang baru je habis bengkel modul 1 ataupun kelas yang saya jalankan secara berkala yang mingguan-mingguan tu kan, kelas hari Selasa, hari Isnin, yang berjalan tu, petang ini kita akan mulakan dengan kelas semakan terjemahan. Kelas semakan terjemahan ni maknanya to consolidate and also to apply whatever that we have learned before. Maknanya yang kita dah belajar tu dari segi macam isi kandungan ni semua ni, kita dah belajar bendanya, kita dah belajar teorinya ataupun kita dah belajarlah dengan latihan-latihan tu semua. Jadi macam mana nak apply? Okey, pukul 3 petang ni dan tiap-tiap hari selama 20 hari pada bulan Ramadan. Kita buat secara ramai-ramai. Jadi siapa yang nak, nanti saya akan bagi juga link dalam grup dan boleh masuk situ. Bagi yang macam nak tengok aja pun silakan, tak ada masalah. Untuk bulan puasa ni memang kita buka lah kepada semua orang. Cumanya tak ada cuma. Kalau ada apa-apa muskil, segan nak tanya dalam grup, silakan. Dah tahu nombor saya tu, boleh terus PM secara PM tu maknanya dia personal message lah kan. Tu je lah. Okey, ada soalan ke? Ada siapa yang dah ada buku? Okey, kita akan gunakan buku tu. Bagi yang tiada buku, saya kalau duduk sekitar sini boleh datang ke Ampang ni dan dapatkan buku. Kat bawah ni ada Berkat Madinah tu, itu kita punya landmark lah. Sekejap boleh tak pinjam Makcik ni, Makcik Bibah punya buku semua? Tak bawa pula. Tiga-tiga. Okey, kalau dalam set buku ni, saya stop dulu sharing. Okey, sekejap. Kesian Makcik Bibah. Sorry. Saya pun boleh bangun. Okey, dalam kalau beli set ni, siapa yang tak ada lagi, ada 3 buku. Satu ialah kita akan gunakan, mana pergi dia? Terhilang dia sebab sama dengan background. Astagfirullah. Okey ni. Ni satu buku yang pertama ni, Kaedah Nahwu Ringkas. Ini buku modul lah. Okey, ni buku modul. Yang ni buku yang kita akan gunakan secara memang setiap hari kita akan, macam mananya satu lesson tu ada semua dalam ni lah. Dalam ni. Jadi yang kalau petang ni, petang pukul 3 tu kita akan gunakan, ada lagi 2 buku di sini. 2 lagi buku set. Satu ialah buku panduan terjemahan. Maknanya kalau ada kawan-kawan yang dah tahu, boleh gunakan ni untuk semak bacaan rakan. Ni bukan bacaan sebutan bahasa Arab tu tau. Tapi maknanya semakkan terjemahan. Macam dalam video yang Cik Saziman ada kongsikan semalam di dalam grup. Dan lagi satu buku latihan. Kita akan gunakan buku ni. Jadi saya, kalau yang tak ada buku, astagfirullah. Okey, kalau yang tak ada buku lagi, ni ada buku latihan lah, nama dia buku latihan. Bagi yang tidak ada buku lagi, maknanya boleh, tak apa, order je dulu, nanti buku sampai, boleh gunalah kan. Tapi sementara waktu tu saya akan memang kena rely heavily on yang saya kongsikan macam tadi tu, buku saya tu. It's okay. Jangan panik pula, tak ada buku, alamak saya merajuk lah, saya tak nak belajar lah. Buku tu ada, tapi sementara waktu tu boleh gunakan yang saya akan share di Zoom inilah. Baik, ada soalan ke? Tak ada? Wah, hebat ni. Dia satu ke bukan ni? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ni Makcik Ani ni. Baik Makcik Ani. Ini apa ni, kelas ni 20 hari ni kira berterusan atau ada cuti? Tak ada cuti. Berterusan. Ada cuti. Berterusan. Sampai 31 Mac insya-Allah. Jadi kita berterusan. Adakah linknya sama? Tak dengar Makcik Ani? Kurang. Adakah linknya link yang sama? Untuk dia modul 1 link yang sama, modul 2 link yang sama untuk modul 2 dan semakkan terjemahan tu link untuk semakkan terjemahan. Ini saya minta maaf kalau perkara ni menyusahkan sahabat-sahabat semua. Ini saya buat macam tu kerana apa? Sebab supaya saya akan dapat untuk kita nak susunlah masuk dalam YouTube dan sebagainya. Mudah untuk kami sikit. Tapi mungkin susah sikit lah untuk pelajar tu.
Tapi kena be on the lookout lah. Orang kata dalam WhatsApp group tu, setiap kali nak dekat kelas tu saya akan bagi link. Setiap kali nak dekat kelas saya bagi link. Jadi saya tahu, okay, itu untuk link kelas yang berkenaan lah, yang immediate tu. Ya? Baik. Menjawab soalan Makcik Ani tak? Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Okey, ada soalan lain? Ada? Ini siapa? Tak ada ya? Tak ada soalan? Kalau tak ada soalan, ni tak ada soalan sebab memang tak ada soalan ke? Ya, baik Kak Rosnah. Masa. Pukul 3. Okey, ada soalan daripada Kak Rosnah ni. Bagi orang yang datang di sini, ya, dia kata boleh tak dekatkan masa yang semakkan terjemahan tu dengan pukul 3 tu dengan yang sekarang. Itu untuk yang online. Tapi kalau yang datang ni, kalau dia dah datang, apa je kelas dia nak, insyaAllah saya bagi. Masa kelas semakkan boleh terus buat selepas ini. Boleh. Siapa yang dah datang dari jauh tu memang tak payahlah tunggu pukul 3. Kita lepas habis kelas ni kita boleh teruskan. Ada ramai dekat sini. Boleh. Datin Seri pun ada. Makcik Bibah pun ada. Kalau Makcik Bibah nak stay. Jadi pukul 3 sekarang Makcik Bibah tak payah datang lagi. Ataupun tak payah masuk online pun. Kalau nak cuba buat semakkan terjemahan tu. Tapi yang ini fizikal je lah. Yang macam mana pun online tetap pada pukul 3 petang. InsyaAllah. Baik. Terima kasih atas soalan. Ada lagi siapa lagi nak tanya? Ramai ya, saya minta maaf kalau saya tak boleh nak sebut semua pun, dan kita berkenalan lah nanti eventually as we progress into Ramadan, insya-Allah taala. Baik, kalau tak ada apa-apa, saya akhiri kelas kita pada hari ini dengan tasbih kafarah. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'na jama'al marhumah wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqa ma'sumah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah.